Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Ahmad Arif bin Abdul Rahman, GB03-582 bersama rakan saya. Saya Muhammad Nazrul Hisham bin Abdul Razak, GB03-643. Bersama rakan saya akan membentangkan video yang bertajuk Ergonomi di Perusahaan Kecil dan Sederhana. Definisi perusahaan kecil dan sederhana, PKS, merupakan sesebuah perniagaan dianggap sebuah PKS jika ia memenuhi salah satu daripada dua kriteria kelayakan, iaitu jualan tahunan atau bilangan pekerja sepenuh masa yang mana lebih rendah. Ia terbahagi kepada dua, iaitu pembuatan jualan tahunan tidak melebihi 50 juta atau bilangan pekerja sepenuh masa tidak melebihi 200 orang, dan perkhidmatan dan sektor lain, iaitu jualan tahunan tidak melebihi 20 juta atau bilangan pekerja sepenuh masa tidak melebihi 75 orang. PKS diklasifikasikan kepada beberapa sektor. Pertama, pertanian asas. Kedua, pembinaan. Ketiga, pelombongan dan pengkuarian. Mari kita lihat satu persatu. Pertanian asas merupakan tanaman saka, contoh getah, kelapa sawit, koko, lada hitam, dan tanaman kontan, contoh sayur-sayuran dan buah-buahan. Seterusnya, ternakan, perhutanan dan pembalakan, perikanan marin, dan yang terakhir aquakultur. Klasifikasi sektor yang kedua merupakan pembinaan yang terdiri daripada infrastruktur, perumahan dan bukan perumahan, dan perdagangan khas. Klasifikasi sektor yang terakhir iaitu pelombongan dan pengkuarian. Klasifikasi aktiviti ekonomi bagi tujuan definisi adalah berdasarkan Kod Piawaian Klasifikasi Industri Malaysia MSIC 2018 seperti di lampiran 1. Dalam ergonomi, kita akan membincangkan mengenai inovasi ergonomi di perindustrian kecil dan sederhana. Ia terbahagi kepada tiga, iaitu teknikal, organisasi dan pentadbiran, modifikasi tingkah laku. Mari kita lihat inovasi ergonomi di PKS. Dari sudut teknikal, iaitu reka bentuk alat yang digunakan. Yang kedua, susunan dan tempat alat digunakan. Ketiga, penggunaan teknologi seperti conveyor belt dan tika anti-vibration. Seterusnya, penggunaan robot untuk aktiviti fizikal yang berat. Inovasi ergonomik di PKS dari sudut organisasi dan pentadbiran. Inovasi boleh dilakukan melalui shift dan pusingan kerja. Seterusnya, kerja antara bahagian perancangan dan produksi. Selain itu, mengurangkan stres fizikal pekerja tanpa mengurangkan produktiviti. Inovasi ergonomik di PKS yang terakhir merupakan modifikasi tingkah laku. Ia dapat dilakukan dengan melatih pakar pengamal ergonomi untuk melatih dan mendidik pekerja. Selain itu, ia dapat tingkatkan kesedaran ergonomi dalam pekerja dan syarikat. Antara pertubuhan dan organisasi yang terlibat dalam melatih ergonomi iaitu NIOSH, DOSH, HEEM, IEA. Itu sahaja perkongsian mengenai ergonomi di perindustrian kecil dan sederhana. Diharap ia dapat memberi sedikit gambaran kepada penonton. Dah sampai penghujung rupanya video kita ni ya. Tapi tak apa, sebelum tu Cik nak kongsi dulu dengan hampa semua beberapa tips yang boleh kita pakai bagi mengurangkan risiko kecederaan ergonomik di tempat kerja. Tips yang pertama, kurangkan penggunaan daya yang berlebihan.
Tips yang kedua, pastikan jarak peralatan yang digunakan sentiasa berada berdekatan dengan diri kita. Tips yang ketiga, bekerjalah pada ketinggian yang sesuai dengan ketinggian kita. Tips yang keempat, kurangkan pergerakan ulangan yang berlebihan. Tips yang kelima, kurangkan kelesuan diri dan beban statik. Tips yang keenam, sediakanlah ruang pekerjaan yang selesa. Dan tips yang ketujuh, lakukanlah dinamik atau regangan serta senaman ringan untuk membolehkan diri kita sentiasa cergas dan ceria dalam melakukan pekerjaan. Terdapat pelbagai langkah-langkah ataupun kaedah pencegahan bagi mengurangkan risiko ergonomi. Dalam video ini kami mengambil dua contoh bagaimana untuk mencegah risiko ergonomi. Bagi risiko pergerakan berulangan, kita boleh menggunakan pelbagai strategi kawalan. Antaranya, kita boleh menggunakan peralatan bantuan bagi membantu untuk menjalankan tugas-tugas yang kerap berulang. Strategi kedua, kita boleh mengurangkan tekanan kerja kepada seseorang pekerja. Di samping, kita mengadakan sistem penggiliran kerja bagi mengurangkan tekanan kepada pergerakan-pergerakan yang berulangan. Selain daripada itu, kita menggalakkan setiap pekerja untuk mengambil masa rehat sebentar bagi membolehkan mereka untuk melakukan regangan badan.